Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada minggu ni, insyaAllah. Pada minggu ni kita akan sambung lagi modul yang cikgu telah bagi kat kamu minggu lepas. Okay? Kamu boleh tengok pada minggu yang ke-33 sambungan. Okay? Yang cikgu harap yang cikgu bagi minggu lepas kamu dah selesaikan lah. Okay? Baik. Seandainya ada masalah kamu boleh PM cikgu, insyaAllah. Cikgu akan jawab secepat yang mungkin. Okay, baik. Untuk minggu ni kita akan masuk tajuk yang kedua, iaitu sambungan topik bab yang ke-6, geografi manusia, di mana standard pembelajaran yang kedua iaitu 6.2, taburan sumber boleh dibaharu dan sumber tak boleh dibaharui di Malaysia. Okay, kita nak tengok sumber yang ada di Malaysia ni, kedudukan dia tu di mana. Okay, seperti mana kita belajar pada minggu lepas berkaitan dengan sumber ni, dia ada 3 yang kita belajar. Yang dalam tanah, okay, yang atas darat, okay, yang dalam air. Kita belajar 3 tu minggu lepas. Okay, minggu ni kita nak tengok dia ni duduk di mana. Okay, taburan dia tu dekat mana. Baik, cikgu nak kongsikan kat kamu skrin yang cikgu tengah guna ni. Okay, ini adalah modul yang cikgu bagi kamu. Okay, 6.2 taburan sumber semula jadi, sumber boleh dibaharu dan sumber tak boleh dibaharu di Malaysia. Okay, di akhir pembelajaran murid boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 empangan hidro di Malaysia. Okay, nanti ada lagi lah latihan kat bawah tu. Kita boleh rujuk buku teks muka surat 104 hingga 109. Okay, jom kita tengok buku teks muka surat 104. Okay, ini adalah buku teks kamu, muka surat 104. Okay, taburan sumber boleh dibaharui dan sumber tak boleh dibaharui di Malaysia. Okay, dalam topik ini kita akan belajar berkaitan dengan 2 sumber yang boleh dibaharui, okay, dan 1 sumber yang tak boleh dibaharui. Okay, ada 3 lah. Okay, yang pertama air, yang kedua hutan, yang ketiga nanti kita tengok yang ketiga. Cikgu dah tak ingat, nanti ada kat bawah. Okay, bahagian ini memfokuskan taburan beberapa sumber baharu dan sumber yang tak boleh dibaharui di Malaysia. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia fokus kepada empangan hidroelektrik. Okay, ini adalah sumber yang boleh dibaharui. Maksudnya selagi mana ada air, okay, empangan hidroelektrik ini akan beroperasi seperti biasa kalau tak ada kerosakan. Okay, kita tengok di sini sebelah kiri, jumlah hujan kira-kira 2,600 mm setahun menjadikan Malaysia amat berpotensi untuk membangunkan jana kuasa hidroelektrik. Okay, disebabkan inilah, okay, Malaysia dia tidak menggunakan tenaga nuklear. Okay, sebab kita dah ada hujan yang banyak. Buat apa kita nak membazir? Jadi kita gunakan air hujan tu, kita tadahkan dia, jadikan dia sebagai sumber tenaga. Okay, kemudian empangan ialah tambak yang dibina untuk menahan aliran air. Okay, air sungai yang diempang apabila dilepaskan, ia akan memutarkan tebing dan menghasilkan tenaga elektrik. Ini yang diambil kira. Kenapa Malaysia mengadakan empangan ataupun dipanggil sebagai sumber hidroelektrik? Sebab ni lah. Okay, sebab Malaysia ni kalau ikutkan geografinya, dia terletak di kawasan Khatulistiwa. Maksudnya dia panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi setiap tahun tu, sepanjang tahun tu mesti akan ada hujan. Okay, jadi bila hujan dibuat sebagai empangan untuk tambak ataupun tahan ataupun tadah aliran air. Okay, bila dilepaskan, okay, air ni akan memutarkan tebing, okay, dan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, sebab itulah Malaysia banyak
empangan hidroelektrik. Kalau ikutkan dekat sini dia ada 12. Kamu tengok dekat peta sebelah tu. Yang pertama dekat Pergau, Temenggur, Bersia, Kenering, Cenderoh, Sungai Piah atas bawah. Okey, Kenyir, Batang Ai, Bakun, Murum, Tenom Pagi. Okey, ini yang ada di Malaysia. Okey. Dekat Semenanjung saja ada 8. Kamu tengok. Ini Pergau sini. Okey. 2 Temenggur, 3 Bersia, 4 Kenering, 5 Cenderoh. Okey. 6 Piah atas, 7 Piah bawah, 8 Kenyir. Okey. Ini kamu kena ingatlah. Okey, kamu ingat negeri. Kamu kena ingat ni lah. Okey. Dia punya apa orang panggil, jana kuasa hidro. Okey. Inilah empangan Bersia. Ini dekat Perak. Okey. Ada yang tak tahu apa? Okey. Dekat Perak ada empangan. Okey, ini empangan Kenyir kat Terengganu. Okey. Kemudian kita tengok yang sebelah panggil Semenanjung Malaysia. Ini Sabah Sarawak. Okey, empangan Bakun merupakan empangan hidroelektrik yang terbesar di Malaysia. Empangan ini mampu menjana 2400 megawatt tenaga elektrik. Pada tahun 2020 dianggarkan 60% daripada penyaluran tenaga elektrik Sarawak adalah bersumberkan hidroelektrik. Okey. Ini dekat Sarawak dan Sabah. Okey. Tengok 9, 10, 11, 12. Okey. Ini yang kalau kita tengok yang tadi, kalau 9 apa dia? Batang Ai. 10 Bakun, 11 Murum, 12 Tenom Pagi. Okey. 3 dekat Sarawak, 1 dekat Sabah. Inilah empangan Bakun Sarawak, empangan Tenom Pagi Sabah. Sabah ni kecil je. Okey, kemudian kita tengok sumber boleh baharu. Yang kedua adalah hutan. Okey, ini adalah lokasi-lokasi di mana hutan yang terdapat di Malaysia. Okey, kita tengok jenis hutan, lokasi dan sumber hutan. Okey, yang pertama hutan hujan tropika. Okey, tanah dia adalah tanah jenis alluvium dan laterit. Okey, bahagian tengah Semenanjung Malaysia, bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak. Okey, sumber yang boleh didapati dalam hutan ni adalah kayu cengal, meranti, merbau, mersawa, jeletong, keruwi, nyatu, buluh, rotan, orkid, paku pakis, tumbuhan herba. Okey, kemudian yang lain kalau hidupan harimau, gajah, tapir, landak, kancil dan monyet. Kalau hutan paya air tawar, tanah gambut, tanah alluvium. Okey, ia berada di sekitar Tasik Chini, Tasik Bara, Rompin dan Pekan Pahang. Okey, ataupun sahabat berenam di Tanjung Karang Selangor. Okey, dataran Hilir Perak, sekitar Sungai Lupar dan Sungai Raja Sarawak. Okey, jenis pokok yang ada adalah mungkuang, nipah, palma, keladi, putat, palas, keriang, meranti jaya dan semayur. Kemudian kalau jenis-jenis haiwan pula, ikan air tawar, katak, ular biawak, burung, dan kera. Okey, ini adalah contoh haiwan, contoh tumbuhan lah. Okey, yang ada di dekat hutan ni lah, yang terdapat di Malaysia ni. Okey, kemudian ada lagi hutan paya air masin. Okey, dia sama juga, ada tanah gambut, tanah alluvium. Okey, berada di Larut Matang Perak, sebahagian pantai Kuala Sangor, pantai Semarahan Sadong, Delta Lubuk, Sugut Sabah. Okey, tumbuhan dia pokok bakau minyak, api-api, perepat dan tumu. Ikan yang ada ikan siput, ketam, udang, ular, burung, memerang, keluang dan kera. Okey, kalau hutan pantai di jenis tanah berpasir. Okey, terdapat di Tanjung Ru, Langkawi Kedah, Pulau Sepadan Sabah, Pulau Talang-Talang Sarawak, Pantai Penarik Terengganu. Okey, pokok yang terdapat di sana adalah pokok ru, tapak kuda, mengkuang laut, berburu, pokok kelapa dan rumput pantai. Okey, dia punya haiwan dia adalah burung, tupai, ular, ketam, siput dan serangga. Dan yang terakhir adalah hutan gunung, iaitu tanah laterit. Okey, terdapat di
Gunung Kinabalu Sabah, Pegunungan Iran Sarawak, Gunung Jerai Kedah, Gunung Tahan Pahang. Okey. Tumbuhan yang ada ke atas sana adalah Rafflesia, periuk kera, pokok renek, pakis, lumut dan kulampai. Okey, siamang, ular, burung, serangga, musang dan harimau dahan. Ini adalah jenis haiwan yang ada dalam hutan itulah. Okey, ini contoh gambar dia. Okey, kalau ni adalah pokok renek, pokok kelapa kamu tahulah. Okey, ni pokok bakau yang ada tepi paya. Okey, kemudian kita tengok taburan sumber semula jadi yang tak boleh dibaharui. Itu mineral yang mana kita belajar pada minggu lepas. Okey. Yang tak boleh dibaharui. Kita tengok info dulu. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia ialah jabatan yang menyediakan perkhidmatan kepakaran dalam bidang mineral, geosains dan pelombongan bagi menggalakkan pelaburan dalam sektor mineral dan perancangan pembangunan negara. Okey, siapa-siapa yang berminat dengan mineral ni boleh sambung nantilah dalam bidang geosains ataupun mineral. Okay, nanti kamu tanyalah Cikgu Ayu macam mana nak pergi, nak masuk bidang geosains ni. Okey, kita tengok dekat sini sumber mineral yang sumber semula jadi yang tidak boleh diperbaharui iaitu mineral yang terdapat di semenanjung Malaysia. Okey, kita tengok dekat sini di Temangan, Rusila, Kuala Lipis, Raub. Okey, dan berada di persisir pantai di negeri Kelantan dan Terengganu ni. Okey, yang cikgu tunjuk ni dia mineral ni dia ada had dia. Dia ada had dia yang Malaysia punya pesisir pantai Laut Cina Selatan ni. Tak semua kita punya. Okey. Kamu tengok kalau kat sini, kalau jenis sumber petroleum dia warna hijau. Ni petroleum. Okey. Gas asli warna oranye ni. Ada tak warna oranye? Kat sini tak ada. Okey, dia ada warna merah emas. Cikgu tak nampak warna oranye lagi. Ni warna emas. Okey, yang hitam, ada hitam tak sini? Tak ada tulis. Ni hitam sikit-sikit ni. Itu arang batu. Okey. Kemudian ni adalah arang batu warna oranye. Tak ada oranye. Arang batu, petroleum, gas asli, emas. Emas yang dibuat bulan. Okey. Kita tengok lokasi dia. Kalau petroleum adalah luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu yang cikgu cakap tadi ni. Ni. Inilah luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu. Dia ada had ni, jarak ni ke sini. Dia tak sampai ke tengah sangat tu. Itu dipanggil negara lain dah. Okey, kemudian luar pesisir pantai Sabah. Okey, luar pesisir pantai Sarawak. Okey, menjana tenaga elektrik, bahan api kenderaan, industri petrokimia dan bahan bakar. Itu kegunaannya. Okey, kalau gas asli luar pesisir Kelantan dan Terengganu sama juga. Pesisir pantai Sabah, luar pesisir pantai Sarawak, bahan api domestik, industri petrokimia, bahan api alternatif untuk kenderaan. Okey, kalau emas sekitar Raub dan Lipis, Bau, Sarawak, sekitar Rusila, Terengganu. Jenis dia, kegunaan dia adalah untuk dijadikan jongkong dan barang kemas. Kemudian kalau arang batu di Silimpopon, Maliau, Sabah, Bintulu, Mukah, Merila, Maripila, Silantek, Balingian, Sarawak. Ini berada di Sarawak lah. Okey, arang batu digunakan untuk menjana tenaga elektrik, melebur besi. Okey, inilah kawasan-kawasan dia. Ya. Sarawak dan Sabah, kamu boleh tengok dan kamu ingatlah. Ini petunjuk dia. Okey, latih diri B. Senaraikan dua kawasan yang dilitupi hutan paya air tawar. Kita dah, cikgu dah ceritakan dah tadi. Okey, kemudian apa tujuan pembinaan stesen jana kuasa hidroelektrik di Malaysia? Okey, ini pun senang saja. Apa tujuan dia? Kerana apa kita gunakan sistem jana kuasa hidroelektrik? Untuk apa? Untuk nak jana apa? Kamu mesti kena tahu. Berikan dua contoh barangan yang diperbuat daripada sumber petroleum. Ini pun sangat-sangat senang.
Okey, habis dah tajuk kita dekat sini. Sekarang nak kembali kepada modul ni. Okey. Modul ni kat bawah ni ada soalan sikit. Namakan sumber mineral yang diteroka di kawasan yang dinyatakan pada peta di bawah. Okey, cikgu nak kamu senaraikan. Okey, dekat Pulau Langkawi apa sumber mineral yang ada? Okey, ni Taiping ada apa sumber mineral? Kamu kena buat ni sikit lah, orang panggil study sikit lah, lebih sikit. Kalau ikutkan dalam buku teks ni dia ada tapi tak banyak sangat lah, jadi kamu kena study sikit lah kat sini. Cuba cari dalam internet. Baik, apa yang sumber mineral yang ada di orang panggil apa, di Pulau Langkawi, di Taiping. Kamu google je, insyaAllah senang je nak dapat tu. Type sumber mineral di Teluk Rumbia, dia akan keluar apa mineral yang ada. Ini sebagai orang panggil tugasan yang advance sikit lah, sebab dia tak ada dalam buku teks, sebagai pengetahuan kamu. Untuk minggu ni sampai di situ saja. Seandainya ada soalan boleh hantarkan ke Telegram cikgu. InsyaAllah cikgu akan cuba sedaya payah untuk jawab kalau ada. Kalau tak ada, cikgu harap kamu dapat selesaikan untuk modul minggu 32 dan 33 yang cikgu sediakan ni. Baik, itu saja. Sekian, Assalamualaikum. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.